Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah harap anak-anak murid Ustazah semua dalam keadaan sihat. Bertemu kembali dengan Ustazah Asma. Kali ini kita akan belajar seni bahasa, bercerita dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan santun, iaitu perumpamaan. Sebelum kita teruskan bercerita, mari kita lihat dulu apa itu maksud perumpamaan. Okey, perumpamaan sejenis peribahasa yang membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Perumpamaan menggunakan kata bandingan seperti bagai, ibarat, laksana, seperti dan umpama. Kita tengok contoh perumpamaan yang terdapat di dalam buku teks. Yang pertama, seperti katak di bawah tempurung. Maksud dia, orang yang cetek pengetahuan ataupun orang yang kurang ilmu pengetahuan. Okey, contoh ayat. Arifin tidak mengetahui cara-cara seperti menggunakan komputer. Dia dikatakan seperti katak di bawah tempurung kerana dia tidak tahu menggunakan komputer. Yang kedua, seperti lipas kudung. Maksudnya, bergerak dalam keadaan pantas atau sibuk bekerja. Maksudnya buat sesuatu kerja dalam keadaan yang laju, yang cepat. Okey, contoh ayat. Hidangan tengah hari dapat disiapkannya dalam masa setengah jam kerana dia memasak seperti lipas kudung. Yang ketiga, seperti cacing kepanasan. Maksudnya gelisah, tak tentu arah. Okey, contoh ayat. Dia seperti cacing kepanasan apabila disoal polis. Maksudnya dia gelabah. Itu maksudnya. Yang keempat, melepaskan batuk di tangga. Maksudnya melakukan sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh. Maksudnya dia buat bermain je benda tu. Okey, contoh ayat. Fahim dan Firdaus seperti melepaskan batuk di tangga kerana sering membuat kerja tidak bersungguh-sungguh. Ini maksudnya buat kerja main-main. Okey, yang terakhir, bagai aur dengan tebing. Maksudnya suka tolong-menolong di antara satu sama lain ataupun persaudaraan yang rapat dan erat, maksudnya hubungan yang rapat. Contoh ayat. Ayah tersenyum bangga melihat gelagat anak-anaknya bagai aur dengan tebing mengemas rumah ketika ibu mereka kurang sihat. Tibalah masa untuk kita bercerita menggunakan perumpamaan. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah tumbuhan berbahaya. Murid-murid baca bersama dengan Ustazah ya. Okey, untuk perenggan pertama. Tumbuhan berbahaya. Nabila sentiasa melayari internet untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Dia tidak mahu menjadi seperti katak di bawah tempurung. Semasa melayari internet, Nabila terbaca tentang pokok duit-duit yang berbahaya. Pokok ini tidak sesuai dijadikan tanaman hiasan. Okey, perumpamaan Ustazah telah terangkan sebentar tadi. Untuk perenggan yang kedua, kita kena bina ayat untuk lengkapkan perenggan. Okey, kita lihat gambar dan lihat perkataan yang dia bagi. Nabila pantas seperti lipas kudung. Okey, apa yang dalam gambar Nabila lakukan? Nabila tengah berlari. Jadi, Nabila berlari dengan pantasnya seperti lipas kudung ke mana? Ke arah ibunya. Memberitahu ibunya. Siapa yang beritahu? Nabila memberitahu ibunya bahawa bahaya getah pokok duit-duit. Ibunya tidak menyangka. Apa yang ibu tidak sangka yang diberitahu oleh Nabila tadi? Bahaya pokok getah duit-duit boleh menjejaskan keselamatan keluarganya. Okey, jadi mari kita lihat ayat yang kita telah bina sebentar tadi yang lengkap. Okey.
Nabila berlari dengan pantasnya seperti lipas kudung ke arah ibunya. Nabila memberitahu ibunya tentang bahaya pokok getah duit-duit. Ibunya tidak menyangka bahawa pokok duit-duit boleh menjejaskan keselamatan keluarganya. Okey, sekarang kita lihat pula perenggan yang ketiga. Okey, lihat perkataan dan juga gambar yang diberi. Ibu Nabila gelisah seperti cacing kepanasan. Okey, macam mana kita nak buat? Ibu Nabila berasa gelisah. Okey, kita nak ganti nama ibu, kita ganti nama sebagai beliau. Beliau seperti cacing kepanasan. Okey, jadi memanggil suaminya siapa? Ibu Nabila. Kita dah gantikan beliau. Beliau memanggil suaminya untuk membuang pokok duit-duit tersebut. Okey, mari kita tengok ayat kita telah bina. Ibu Nabila berasa gelisah. Beliau seperti cacing kepanasan. Beliau terus memanggil suaminya untuk membuang pokok duit-duit tersebut. Okey, kalau kamu lihat di sini, kita dah guna kata ganti nama dan juga kata hubung. Untuk perenggan yang terakhir, kita lihat gambar dan perkataan yang diberi. Bersungguh-sungguh bukan seperti melepaskan batuk di tangga. Okey, kita lihat dalam gambar. Siapa yang bersungguh-sungguh? Nabila, ibu dan ayahnya. Jadi kita akan kata mereka sekeluarga. Mereka suka buat apa tu? Mereka hendak membuang pokok duit-duit. Jadi mereka sekeluarga melakukan kerja-kerja membuang pokok duit-duit dengan bersungguh-sungguh, bukan seperti melepaskan batuk di tangga. Okey, ayat yang kedua, bekerjasama. Siapa yang bekerjasama? Mereka sekeluarga ataupun mereka bekerjasama bagai aur dengan tebing. Okey, mari kita lihat ayat yang kita telah bina. Mereka sekeluarga melakukan kerja-kerja membuang pokok duit-duit dengan bersungguh-sungguh, bukan seperti melepaskan batuk di tangga. Mereka bekerjasama bagai aur dengan tebing. Okey, lihat macam mana kita telah bina ayat dengan menggunakan kata ganti nama dan juga kata hubung. Okey, masih ingat lagi tak Ustazah telah ajar bagaimana kita hendak membina ayat? Mesti ada 3 benda. Yang pertama, gambar. Kalau diberi gambar, kita mesti bina ayat berdasarkan gambar yang diberi. Yang kedua, perkataan. Kalau tak ada perkataan, tengok gambar. Apa perbuatan yang terdapat dalam gambar tersebut? Dan yang ketiga, baru kita bina ayat. Ingat, nak bina ayat mesti ada 3 benda ni. Saya harap kamu dapat lakukan yang terbaik. Untuk latihan kali ini, kamu ada 2 aktiviti yang perlu kamu lakukan. Okey, latihan yang pertama ialah kamu kena salin semula cerita yang bertajuk Tumbuhan Berbahaya dengan ayat yang lengkap berdasarkan yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Okey, salin balik daripada perenggan pertama sampai perenggan keempat. Okey, kamu kena salin semula dalam buku tulis bahasa Melayu. Okey, untuk aktiviti, kamu ada 2 latihan, satu latihan, satu aktiviti. Aktiviti kali ini, kamu diminta membuat rakaman suara atau video membaca cerita yang bertajuk Tumbuhan Berbahaya dengan ayat yang lengkap yang telah kamu salin dalam buku tulis sebentar tadi. Okey, saya harap kamu lakukan yang terbaik. Okey anak-anak, itu saja daripada Ustazah. Sekian, terima kasih. Ingat, buat yang terbaik.